Jadi saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau berpegang pada prinsip everybody is innocent until proven guilty. Dan dalam erti kata lain, kerajaan Mahathir seperti mana didedahkan dalam buku Justice in Wilderness yang telah dikarang oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas sendiri. Beliau telah mengemukakan lebih kurang 19 dakwaan tentang salah laku kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan, kita kalau buka ni satu persatu saudara, Tommy Thomas sendiri boleh didakwa. Boleh didakwa. Boleh didakwa di bawah tahasutan kerana menghasut orang membenci Allahyarham Tun Razak, dan apa ni, siapa nama, Datuk Harun, kerana mendedahkan akta rahsia rasmi perbualan beliau dengan Perdana Menteri, dengan Yang di-Pertuan Agong, tentang isu kapal ekonomi yang mana beliau memanggil bos genting. Macam-macam boleh terdedah, tuan-tuan. Dan bagaimana Ketua Hakim Negara, baik zaman Tan Sri Cik Malanjun, begitu juga dengan zaman Tengku Maimun, kita lihat pelantikan itu pun tidak mengikut prosedur, tidak mendapat nasihat daripada Judicial Appointment Committee, Commission, iaitu Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, di mana hanya nasihat daripada Peguam Negara kita boleh lantik Ketua Hakim Negara. Jadi saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tahu bahawa berlakunya kepincangan dalam soal Badan Kehakiman ketika kita berada di bawah kerajaan balas dendam pimpinan Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Jadi kita ucap tahniah, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau firm, seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dia didapati bersalah oleh mahkamah. Dan dalam kes Datuk Seri Zahid, beliau telah dilepaskan untuk 40 pertuduhan yang pertama. Dan sudah pasti Datuk Seri Anwar sendiri tahu bagaimana berlakunya selective prosecution. Dia terima duit sumbangan dana politik yang tak sepatutnya menjadi isu kerana tidak ada larangan untuk menerima dana politik. Sudah dijadikan isu. Beliau juga bukan beliau seorang yang menerima dana daripada UKSB. Tun Mahathir menerima 2.6 juta ringgit daripada UKSB melalui suami kepada anak saudara beliau, Puan Sri Yasmin, iaitu Tan Sri Rahman. Muhyiddin juga menerima 1.3 juta daripada UKSB. Isyamuddin Tun Hussein juga terima. Khairi Jamaluddin juga terima. Syafiq Abdal juga terima. Hanifah Aman juga terima. Tetapi saudara, hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi yang didakwa. Ini jelas menunjukkan terdapat selective prosecution. Jadi saya yakin atas maklumat-maklumat ini yang menyebabkan Perdana Menteri merasakan bahawa sesiapa juga berhak untuk menyertai kabinet beliau selagi mereka belum didapati bersalah di mahkamah. Dan apa dipanggil, sehingga ia didapati bersalah di peringkat yang tertinggi. Bila dia didapati bersalah di peringkat yang tertinggi dan dia tidak merayu lagi, tidak membuat semakan kehakiman, tidak mendapat apa yang dipanggil sebagai royal pardon, maka secara automatik keahlian mereka sebagai ahli parlimen juga tergugur dan kelayakan mereka untuk diangkat duduk di dalam kabinet juga tergugur secara automatik. Selagi belum sampai ke tahap itu, seseorang itu masih lagi layak untuk memegang jawatan di dalam kabinet.